Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tajuk yang ke-6, kisah Nabi Yunus alaihi salam tu wassalam. Sekarang ni Nabi Yunus duduk dalam perut ikan. Yunus, Nabi Yunus berada di batni perut al-hut, ikan. Yunus di dalam perut ikan. Tapi dalam harian kita, kenapa kita tak guna hut? Guna sama katun. Wa amma Yunusu, adapun Yunus, ni doa je, alaihi salam, ke atasnya peace, doa keamanan, kesejahteraan, peace be upon him. Wa amma Yunus fa innahu, maka sesungguhnya dia zahaba, pergi. So pergi mana ni? Maknanya dia dah kecewa dengan kaum dia, kemudian dia mengambil tindakan sendiri, meninggalkan kaumnya. Pergi bawa diri sampai tepi pantai, lalu rakiba, lalu dia menaiki. Rakiba yarkabu, menunggang, menaiki. Kalau basikal, menunggang basikal. Kalau naik unta, menaiki unta. Perahu, menaiki perahu. Farakiba ma'a qaumin. So dia menaiki bersama dengan satu kaum, bersama dengan orang ramai. Menaiki, Sofi tak perlu terjemah lah. So menaiki safina, menaiki perahu. Kalau terjemahan lafzi dia, menaiki dalam perahu. Fajanahat. So janaha, jadi sengit, jadi condong. Ta tu kan refer kepada safinah lah. Lalu dia kata perahu itu pun sengit. B itu mana disebabkan bahasa babiyah. Fajanahat bihim. Perahu itu menjadi sengit disebabkan oleh mereka ramai sangat. Wa khafu, dan mereka takut, bimbang. Khafa yakhafu, takut, boleh pakai min, boleh terus pada an terus. Min an ataupun an saja. Khafu an, mereka takut, an tak perlu terjemah. Takut tenggelam. Ghariqa yaghraqu, tenggelam. So mereka takut tenggelam, lalu mereka pun iqtara'a yaqtari'u, mengundi. Iqtara'a ala, mengundi untuk memilih. Terjemahan lafzi, mengundi di atas seorang lelaki. Mengundi untuk memilih satu package lah kan. Rajulin, seorang lelaki di kalangan mereka itulah, yang mana yulkunahu, mereka akan campakkan dia, min bainihim. Sifat ni sifat yang pertama kan. Mereka akan mengundi, memilih seorang lelaki. Macam mana sifat lelaki tu? Yang pertama sifat dia akan dicampakkan. Yang kedua sifat dia, dipilih tu, lelaki tu di kalangan mereka lah. Min bainihim, daripada kalangan mereka. Daripada kalangan mereka. Terjemahan lafzi, daripada antara mereka. Yang ketiga, penerangan mengenai rajul. Lelaki itu mereka akan campak. Lelaki itu di kalangan mereka pilihnya. Lelaki itu yatakhaffafuna minhu, mereka akan menjadi ringan. Takhaffafa yatakhaffafu, mereka akan menjadi ringan, minhu, daripada dia. Maknanya dengan sebab dia. Min sababiyah boleh juga, dengan sebab dia. Atau makna dia membebaskan diri mereka daripadanya. Dengan sebab dia dicampakkan, maka jadi ringanlah mereka yang berada dalam perahu. So maksud kita di sini, kalau dari segi grammar, sifat bagi nakirah ni, nakirah istilah nakirah boleh disifatkan oleh ayat lengkap. Ni ayat lengkap kan, yulkuna, akan mencampakkan. Min bainihim, ini syibih jumlah. Syibih jumlah pun boleh jadi sifat. Ni pun ayat lengkap, yatakhaffafuna minhu. So kalau ada ayat tu mesti kena ada satu dhamir
mesti kena ada satu dhamir yang refer kepada mausufnya, benda yang dia nak sifatkan. Tengok ni kan, yatakhaffafuna minhu kan, ada hu sini. Yang ni tak ada kan, hu min bainihim, sebab dia min tu dia kena muta'alliq, dia kena bermuta'alliq dengan something. So rajulin kainin lah, lelaki yang wujud dia, lelaki yang wujud. Kain tu ada dhamir dia dalam tu, huwa. So min ni berhubungan dengan kain, lelaki yang wujud di kalangan mereka. Itu dari segi grammar. Fawaqa'at, maka jatuhlah, spelling dia tu lah, sepatutnya al-Qur'an. Fawaqa'atil Qur'an. So undian itu jatuh ke atas Yunus. Undian tu jatuh pada Yunus. Terjemahan lafzi dia. Terjemahan lafzi pun boleh pakai sini kan. Undian tu jatuh. Ataupun kita kata undian tu kena kepada Yunus. Fa'abau. Lalu mereka menolaknya. Mereka tak boleh terima. Aba ya'ba. Aba abau. Mereka menolak untuk lah sini kan. Mereka menolak untuk mencampakkan Yunus. Fa'abau an yulkuhu. Ini semua daripada alqa. Alqa yulki. Mencampak, membuang. So, mereka menolak untuk membuang Yunus ataupun mencampakkan Yunus. So terpaksalah mereka ulangi lagi supaya jatuh pada orang lain, sebab mereka tahu Yunus tu orang baik. Summa a'aduha. Kemudian mereka a'ada. Mengulangi. So mereka mengulangi Qur'ah tadi, undian. Fawaqa'at, terjatuh lagi undian itu ke atas Yunus juga. Fawaqa'at alaihi aidan. Ulang balik, fa'abau. Mereka menolaknya juga, tidak mahu menerima. Summa a'aduha, kemudian mereka ulang lagi undian tu. Fawaqa'at alaihi aidan. Terjatuh lagi, terkena lagi kepada Yunus juga. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran berkenaan dengan ini. Fasahama, sahama yusahimu. Maka penumpang-penumpang perahu itu pun mengundi. Fasahama fakana minan murhadina. Maka jadilah Yunus di kalangan mereka yang munhadina. Munhadun. Munhadun, orang yang dikalahkan dalam undian tu kan. Mana yang terkena lah. Asal makna lafzi dia yang dikalahkan dalam undian. Yang dikalahkan dalam undian. Sebab asal dia adhada yudhidu. Mengalahkan. Biasanya digunakan dalam berhujah. So, mengalahkan hujah. So undi ni macam hujah lah. Pilih-pilih-pilih tu kan. So munhadun isim maf'ul. Yang dikalahkan. So dalam undian itu dia dikalahkan. Mana dikalahkan di situ, dia terpilih lah. Terpilih. Sebab yang menangnya ialah orang yang tak akan dibuang. So yang kalah itulah yang akan dibuang. Yang diterima, yang jatuh nombor dia tu dikira sebagai yang kalah. Fasahama fakana minal munhadina. Ni mufrad. Sedangkan sini kan ramai penumpang-penumpang tu. So dia pergi kepada lafaz ahlun lah. Ahlus safinah. Penghuni ni lafaz ahlun ni kan. Ni lafaz dia mufrad. Walaupun makna dia tu jamak. Jadi mereka lah terjemah. Mereka walaupun singular sini mereka. Mereka mengundi. Maka jatuhlah. Maka jadilah Yunus orang yang dikalahkan dalam undian tersebut. Okey. Kan susah nak faham ni. Ayat ni fasahama fakana minal munhadina. So ditafsirkan dengan ai tu. Ai maksudnya tafsirnya begini.
Ini kita panggil harfu tafsir, huruf yang digunakan untuk mentafsirkan sesuatu yang tak berapa jelas. So maksud dia sini ialah fakana minal mulhadin fawaqa'at alaihi, maka terjatuhlah, maka terkenalah ke atas dia undian tadi. Al-Qur'ah, masih lagi ra ni. Okey, buat sementara ni kita pakai yang kamus bagilah, Al-Qur'ah. Sehinggalah nanti kalau saya jumpa boleh baca dua, nanti saya beritahu. Fawaqa'at alaihi al-qur'atu. Maka Qur'ah, undian itu terkena lagi ke atas Yunus. Faqama Yunus. Lalu Yunus pun bangun terus. Yunus alaihi salam wassalam bangun wa tajarrada. Kalau terjemahan lafzi dia tajarrada artinya tertanggal. Terpecatlah dia daripada pakaiannya. Dia nak katanya lalu dia membuang pakaiannya. Tapi perkataan tajarrada ni bukan buang, terbuang. Tertanggal, terpecat. Boleh berlaku. Jarada. Tengok, kalau jarada maknanya buang. So buang pakaian, buang kulit, jarada. Jarada mestilah kalau tajarrada ni sesuatu yang pasif lah. Yang ni lah. Bebasnya dia dari pakaiannya. So kita tak payah yang lafzi je. Lalu dia menanggalkan pakaiannya. Summa alqa. Kemudian dia mencampakkan dirinya fil bahri, ke dalam laut. Maksudnya kemudian dia terjun lah kan. Kemudian dia terjun ke dalam laut. Ini bahasa bunga-bunga lah ni. Kemudian dia mencampakkan dirinya ke dalam laut. Dan pada waktu itu waqad arsalallahu, Allah mengirimkan. At the same time lah, waw tu maknanya, waw dengan qad tu maknanya at the same time. Maknanya hal waktu tu, at the same time ataupun dalam masa yang sama Allah arsala yursilu, mengirimkan seekor ikan, hutan, yang yashuku, yang membelah, syakka yashuku, yang membelah lautan, al-bihar. Dengan pantasnya Allah kirimkan satu ikan yang membelah laut. Maknanya datang dengan pantas. Hatta ja'a, sehinggalah dia sampai. Ja'a itu datang artinya sampai. Tengok, tadi kan saya kata kalau ada nakirah, kemudian kita nak terangkan dia dalam bentuk ayat. So ayat ini akan menjadi sifat kepada Hud. So ayat ini kita takwil dia jadi apa? Jadi nakirah jugalah. Sebab ayat hukum dia nakirah. Whole ayat tu akan jadi nakirah, dan sesuatu yang nakirah boleh menyifatkan sesuatu yang nakirah. So hatta ja'a, sehinggalah ikan itu, hatta ja'al al-hut. Faltaqama, iltaqama yaltakimu. Lalu dia pun menelan. Iltaqama yaltakimu, lalu dia menelan dengan pantas. Yunus. Maknanya dia sambarlah, macam seolah-olah macam umpan tu. Sambar, disambar oleh ikan, umpan tu. Hina, ketika mana Yunus alqa nafsahu, mencampakkan ataupun mencampakkan dirinya, yakni terjun minas safinati, daripada sampan, daripada perahu. Wa auhallah, Allah telah mengilhamkan. Allah mewahyukan, artinya situ wahyunya hanya kepada anbiya aja. So wahyu di sini wahyu kepada An-Nahl, kepada Al-Quran pun sebut kan, mewahyukan kepada An-Nahl. Lebah. Fa auhallahu ila dzalikal hud. So Allah mengilhamkan kepada ikan itu. Agarlah sini kan. La ta'kula, agar kamu tidak makan dagingnya. Lahu lahma, agar kamu tidak makan daging milik Yunus. Dia asing gitu, dia tak kata lahmahu. Lahmahu. Allah ta'kula lahmahu, tidak makan dagingnya. Kalau gini mana all daging lah kan. Tapi kalau buat gini, satu cebis daging pun jangan sentuh. Satu cebis pun tak boleh makan. Asalnya lahman lahu, daging milik Yunus.
kemudian ditukar position tak sini. Boleh juga. Cuma i'rab dia lain sikitlah. Kalau duduk depan macam ni, yang ni jadi sifat. Kalau tukar duduk depan sini jadi hal. Wala tahshima. Wa alla lagi ya. Wa alla tahshima lahu azman. Hashama yahshimu. Menghancurkan. Agar kamu tidak menghancurkan satu tulang dia pun. Wala tahshima lahu azman. Satu tulang pun jangan makan. Jangan kunyah. Jangan hancurkan. So ta'kula ni artinya kamu lah kan. Sebab hud ni dia muzakkar. So maknanya ni satu macam percakapan lah. Kita jadikan dia huruf tafsir. Kalau kita jadikan an ini huruf tafsir, ai maksud dia, maka la ni kita jadikan dia nahi. So jangan kamu. So la ta'kul lahu. Macam Quran gunakan wa auha ila mana dah? Tengok kan? Kalau dalam Al-Quran kan wa auha rabbuka ila nahli. Dan Tuhan kamu mewahyukan. Yakni Tuhan kamu mengilhamkan kepada lebah. So ilham itu makna qala lah. Allah berfirman. Firmannya ialah jadikanlah ittakhiz fi'il amar. Jadikanlah minal jibal, bukit-bukit sebagai buyutan, rumah-rumah ataupun sarang-sarang kamu. Dan daripada pokok-pokok. So maknanya ini an sini an tafsiriyah. So ayat kan lebih kurang sama kan bentuk dia. Wa fa'auha Allahu ila dzalikal hud an la ta'kul lahu lahman wa la tahshim lahu azman. Tengok dia kata al-ibarah li Ibnu Katsir fi tafsirihi. So makna dia kata semua ni dia ambil daripada tafsir Ibnu Katsir. So kalau tafsir Ibnu Katsir, tafsirnya tak ada baris. Jadi siapa-siapa yang pandai, dia akan baca ikut dia lah. Dia rasa baca gini, dia rasa baca gini. So bolehlah baca dia dengan baris mati. Tapi pengarang ni, bukan pengarang ni sebab yang bubu baris ni, orang lain bubu baris ni. Ataupun melanang bubu baris. Ataupun melanang suruh orang lain bubu baris. So, alla ta'kul lahu lahman. Cuba kita tengok baris orang bubu sekarang ni. Sekarang dulu tak ada baris kan? Dulu tak ada baris. Sekarang ni orang bubu baris macam mana? Cuba tengok tafsir Ibnu Katsir. Fa'auha Allah Ta'ala ila dhalikal hud la ta'kul. Tengok. Ini jelas lagi. Ini jelas lagi. Tak ada an langsung. Maksudnya itu dah kalau ada an tu confuse lah antara dia tu an masdariyah ataupun an tafsiriyah. Yang pertama tadi terjemahannya kan bahawa kamu tidak akan makan kan. Tu nak kena cari balarah pula lah. Kalau bukan nahi kan. Bukan jumlah insya'iyah, jumlah khabariyah. So adakah jumlah khabariyah itu lebih balik atau lebih muakkid daripada jumlah insya'iyah. So kadang-kadang tu saling bertukar-tukar. Kalau guna khabariyah tapi makna dia makna insya'iyah lebih balik lagi. Kadang-kadang jadi macam tu. So mungkin juga. Okey, habis. Wallahu a'lam bis-shawab.